Assalamualaikum. Bertemu lagi kita. Hari ini kita belajar misuse drug. Drug yang disalahgunakan. Okey, dalam misuse drug ni kita ada 3 jenis yang kita akan belajar, iaitu yang pertama ialah heroin, yang kedua kita akan belajar berkenaan dengan alkohol, yang ketiga kita akan belajar berkenaan dengan tobacco smoking. Okey. Kita akan fokus hanya kepada 3 jenis misuse drug ini sahaja. Yang pertama kita tengok berkenaan dengan heroin dan morfin. Heroin dengan morfin and codeine dia termasuk di dalam kumpulan narcotics dan dia dihasilkan daripada opium. Opium ni sejenis tumbuhan. Seterusnya kita nak lihat what is the effect of heroin consumption. So kat sini kita ada 4 efek dia. Yang pertama, we have to know that heroin ni adalah a very powerful depressant. Apa maksud depressant? Depressant ni adalah digunakan untuk reduce brain activity. Selalunya digunakan untuk relieve severe pain. And this produce, kalau kita ambil heroin ni, dia akan produce short-lived feelings of well-being and dia akan menghilangkan perasaan anxiety. Yang kedua, kesan heroin ni dia akan lead to crime and prostitution. Macam mana heroin boleh lead to crime? Sebab in order to get heroin, someone have to obtain money to buy. If they don't have enough money, dia akan leads to crime, contohnya pencurian dan rompakan dan mungkin pembunuhan. Next, bila seseorang ingin bebaskan diri dia daripada addicted to heroin, dia akan menghasilkan severe withdrawal symptom. Withdrawal symptom ni adalah simptom-simptom yang dialami oleh seseorang apabila dia cuba untuk berhenti daripada ketagihan heroin. Antara simptom-simptomnya anxiety, muscle ache, sweating, abdominal cramping, diarrhea, nausea and vomiting. Dan seterusnya, macam mana heroin ni boleh leads to HIV? Sebabnya, ni penting sebabnya dia menggunakan unsterilized needles. Bila dia berkongsi jarum untuk inject the heroin into their body, they will have dia akan mudah untuk dijangkiti oleh virus HIV dan seterusnya mendapat penyakit AIDS. Macam mana heroin ni dia boleh bertindak sebagai depressant kerana this heroin they affect your nervous system. And how the heroin affect nervous system is they interacting with receptor in your synapse. Kita dah belajar synapse kan? Ada kaitan dengan neurotransmitter dan heroin ni dia mimics ni dia maksudnya menyerupai bentuk neurotransmitter yang ada pada synapse kita, and this receptor dia akan menyebabkan stimulation of the receptor. Dekat kamu punya synapse tu ada receptor yang akan menerima neurotransmitter. Dan tiba-tiba ada heroin ni, dia bind dengan receptor dekat synapse tu. Bila dia bind receptor dekat synapse tu, dia akan menghasilkan sejenis bahan iaitu dopamin. Dopamin inilah yang memberikan rasa high terhadap orang yang mengambil heroin. Seterusnya kita pergi kepada drugs yang kedua iaitu alkohol. Kita nak tengok what are the effect of alcohol. Kita ada kat sini 1, 2, 3 pada slide ni. Yang pertama, dia juga adalah sejenis depressants. Jadi sama macam heroin tadi. Dia inhibit brain activity. Yang kedua, dia akan increase our reaction time. Apa maksud increase our reaction time? Reaction time ni adalah maksudnya masa yang diperlukan daripada impulse tu from stimulus, daripada stimulus pergi ke brain, lepas tu nak pergi ke effector. Berapa lama yang diperlukan masa untuk menghasilkan reaction daripada receptor tu detect stimulus. Jadi masa untuk ini berlaku kita panggil sebagai reaction time. Secara mudahnya, increase reaction time ni maksudnya orang yang mengambil alkohol berlebihan dia akan
jadi slow dia punya tindakan. Yang ketiga, dia akan menyebabkan vasodilation. Apa maksud vasodilation? Vaso ni refer kepada kamu punya blood vessel. Dilation ni maksudnya blood vessel jadi dilates. Dilates maksudnya membesar. Jadi membesar. Leading to, disebabkan vasodilation pada blood vessel dekat skin, jadi banyak darah yang akan lalu pada kamu punya skin. Bila banyak darah lalu dekat skin, most of the heat akan lost to surrounding. Jadi disebabkan orang tu dah hilang greater heat from their body, dia boleh cause death. Sebab apa? Dia akan stop breathing center in the brain. Seterusnya, effect of excessive alcohol yang keempat adalah boleh menyebabkan liver damage. Kenapa liver? Kenapa bukan kidney? Kenapa bukan brain? Sebab 90% daripada alkohol yang diambil oleh orang yang minum tadi, alkohol tu akan di breakdown dekat liver. Alkohol akan breakdown dekat liver. Jadi orang yang pengambilan alkohol terlalu berlebihan, dia akan menyebabkan liver cell ni membentuk fat droplets, dan fat droplets ni boleh menyebabkan scar dekat liver dan menghasilkan penyakit yang kita panggil sebagai cirrhosis. Yang kita panggil sebagai cirrhosis. Cirrhosis ni adalah penyakit hati. Next, pada orang yang pregnant, berbahaya sebab dia akan memberi kesan kepada developing fetus. This one we will learn in topic 16. Okay, and last one is effect of alcohol on your behavior. Seorang yang ambil alkohol, dia akan ada tendensi untuk menjadi agresif dan melakukan vandalism. Kerana apa? Dikatakan alkohol ni dia akan depress. Depress ni maksudnya dia akan mengurangkan. Depress ni maksudnya dia akan menekan bahagian otak yang menyebabkan seorang tu ada rasa malu. Jadi bila perasaan malu ni dah hilang, dia boleh jadi agresif dan boleh melakukan vandalism. Itu yang penting. Seterusnya, yang terakhir adalah drug daripada tobacco smoking. Jadi kita tengok kat sini effect of tobacco smoking. Short term effect dia ada 3. Yang utama iaitu boleh menyebabkan bronchial tu constrict. Constrict tu maksud bronchial tu mengecut. Bila bronchial tu mengecut, tu kuranglah oksigen, akan menyebabkan seorang tu susah untuk bernafas. Dan cilia dekat trachea tu, ada cilia. Okey, ada cilia. Sel-sel dekat trachea tu ada cilia. Dan cilia ni akan menyebabkan stop breathing. Fungsi cilia ni adalah untuk bawa mucus daripada trachea tu naik ke atas. Okey, untuk buang segala habuk-habuk dan microorganism yang dah trapped by the mucus. Tapi disebabkan cilia ni dah stop beating, maka sel-sel dekat trachea tu pun menghasilkan lebih banyak mucus. Jadi ketiga-tiga ni adalah short term effect. Kita lihat bahan-bahan yang terdapat, antara bahan yang terdapat pada tobacco. Dekat tobacco ni banyak bahan yang racun tapi kita fokus kepada 3 saja, iaitu the first one is nicotine, tar dengan carbon monoxide. And nicotine, dia punya efek adalah, yang pertama semua orang tahu, dia akan cause addiction. Dan seterusnya dia akan menyebabkan increase of the heartbeat rate. Dan juga dia boleh rise in blood pressure. Tapi yang penting, yang utama ialah they cause addiction. Seterusnya tar. Tar ni dikata adalah main cause of lung cancer. Jadi kalau nampak tar je, ingat cancer. Kalau ingat nikotin saja, ingat addiction. Okay. Kalau carbon monoxide je, ingat reduce in oxygen in the blood. Okay, sebab apa carbon monoxide akan reduce oxygen? Sebab carbon monoxide ni dia akan bind dengan hemoglobin. Okay, bila dia bind dengan hemoglobin, maka oksigen tak boleh bind dengan hemoglobin. Jadi dia akan kekurangan oksigen. Bila kekurangan oksigen, orang tu akan getting out of breath. Dan bila getting out of breath, reduce oxygen content, menyebabkan fitness dia tu berkurangan.
Tadi kita dah belajar bahan-bahan yang berada di dalam tobacco smoking. Sekarang kita nak tengok apa penyakit-penyakit yang boleh timbul daripada tobacco smoking. The first one is lung cancer. Semua orang dah tahu lung cancer ni disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh tar tadi disebabkan oleh tar. Okey. Jadi kanser ni apa? Kanser ni adalah sebenarnya terms yang kita gunakan untuk sel yang dalam badan ni yang become abnormal. Jadi bila dia become abnormal, dia akan divide secara tidak terkawal. Dia divide banyak secara tidak terkawal. Okey. Kanser ni disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh bahan yang boleh menyebabkan kanser, dan bahan yang boleh menyebabkan kanser we call them as carcinogen. Dan bahan-bahan yang carcinogen dalam rokok ni salah satunya ialah tar. Okey. Okey, salah satu daripada kita punya syllabus adalah dia suruh kamu nyatakan evidence yang mengatakan smoking menyebabkan lung cancer. So daripada kajian yang dibuat, kita lihat kat sini, apabila seorang tu tidak menghisap rokok, dia punya tendensi untuk mendapat lung cancer adalah rendah berbanding orang yang hisap rokok dekat sini terlalu tinggi. Dikatakan bahawa di dalam tobacco smoke ni terdapat 17 substance yang boleh menyebabkan kanser, dan 90% daripada pesakit lung cancer adalah disebabkan oleh smoking. Ingat berapa persen? 90%. Bahan yang menyebabkan kanser ada berapa? 17. Okey. Okey, daripada jadual dekat bawah ni pun kita lihat kaitan antara cigarette smoking dengan risk of lung cancer. Kalau dihisap 1 hingga 14 batang rokok sehari, increase of lung cancer adalah 8 kali ganda. Kalau tengok kat sini, sehari kalau dihisap sampai 25 batang rokok, increase untuk mendapat kanser adalah sebanyak 25 kali. Okey, tadi kita dah belajar efek of tobacco smoking. Yang pertama adalah lung cancer, yang kedua adalah COPD. COPD ni adalah singkatan bagi chronic obstructive pulmonary disease. COPD ni sebenarnya hanyalah term yang kita gunakan untuk penyakit-penyakit yang berkaitan dengan paru-paru. Antara penyakit-penyakit di bawah COPD ni adalah chronic bronchitis, emphysema dengan chronic obstructive airway disease. Okey, kita tengok satu-satu daripada COPD tadi. Yang pertama ialah emphysema. Emphysema ni terjadi apabila orang yang rokok ni dia akan selalu batuk. Kenapa dia batuk? Sebab dia nak keluarkan mucus yang di dalam trachea dia tadi. Jadi disebabkan dia selalu batuk, dia akan menyebabkan alveoli dekat dia punya paru-paru tadi jadi burst sebab dia punya tekanan tu lah. Jadi emphysema ni secara mudahnya dia refer kepada breakdown of alveoli. Okay. Bila alveoli ni dah breakdown, maka oksigen dekat dalam badan dia akan berkurang, dia akan jadi breathless dan selalu penat lah sebab kekurangan oksigen. Seterusnya, yang kedua adalah chronic bronchitis. Chronic bronchitis ni apabila dia punya cilia tu become stop beating. Kenapa cilia tu stop beating? Adalah sebab dia selalu batuk kan. Apabila dia punya cilia ni stop beating, maka mucus yang dekat dalam trachea dengan bronchial tu tak boleh dikeluarkan. Okey. Jadi mucus tu akan berkumpul dekat bronchus, tak boleh dikeluarkan. Bila dia dah kumpul kat situ, boleh mengakibatkan keradangan, inflammation. Daripada kajian, 90% orang yang ada bronchitis ni adalah disebabkan oleh mereka menghisap rokok. Seterusnya kita tengok macam mana tobacco smoking ni boleh menyebabkan heart disease. Sebenarnya orang yang heart disease ni selalunya disebabkan oleh fat deposition, fat yang berada dekat dia punya arteri. Bila fat tu, contoh ni adalah arteri yang dah berlaku fat deposition. Yang ni fat. Okey, ini fat. Jadi bila orang tu hisap rokok, dia akan meningkatkan tendensi, tengok sini, tendensi
untuk berlaku blood clotting. Blood clotting ni adalah darah beku. Jadi dia boleh mengakibatkan berlaku penggumpalan darah beku dekat sini. Jadi bila berlaku blood clotting dekat situ, maka darah tak boleh nak lalu. Bila darah tak boleh nak lalu, menyebabkan heart disease. Apa itu passive smoking? Passive smoking ni adalah orang yang tak isap rokok tapi dia bau asap rokok. Contohnya dia punya suami isap rokok dan isteri dia ni tak isap rokok. Suami dia isap rokok di sebelah isteri atau di dalam rumah. Maka anak-anak yang hidu asap rokok tu kita panggil sebagai passive smoking. Dan orang yang passive smoking ni, study has shown that children whose parents both smoke breathe in as much nicotine as if they were themselves smoking 80 cigarettes a year. Statistical studies also suggest that the non-smoking all smokers have increased chance of lung cancer. Seterusnya, yang terakhir, kita belajar juga berkenaan dengan performance enhancing hormone. Ini pun dikatakan sebagai drugs. Dan kita belajar dua jenis hormon ni. Yang pertama adalah testosteron. Semua orang dah tahu testosteron ni adalah hormon pada lelaki, male in testis. And orang yang ambil testosteron sebagai suplemen ni kita panggil sebagai doping. Doping ni boleh meningkatkan muscle dan juga bone mass, tapi dia adalah illegal. Dan yang kedua, anabolic steroid. Anabolic steroid ni adalah synthetic derivative of testosterone. Apa efek dia? Dia increase muscle development dengan dia boleh reduce body fat, tapi dia ada long term effect. Antara long term effect dia menyebabkan sterility, kemandulan. Sterility ni mandul. Masculinization in women, orang perempuan yang muscle dia macam lelaki, dan dia boleh menyebabkan liver dengan kidney malfunction.